Penantian kini berakhir. Saingan CIMB Liga Super Malaysia 2020 diteruskan kembali. Perlawanan minggu kelima menjadi tumpuan tatkala 12 pasukan meneruskan perjuangan. Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Darul Makmur bagi menyaksikan perlawanan minggu kelima CIMB Liga Super Malaysia 2020. Pertemuan di antara Pahang menentang Johor Darul Takzim. 165 hari tanpa aksi bola sepak, Dickson Wakame menjadi pemain pertama menyentuh bola untuk merasmikan sepak mula separuh masa pertama Pahang menentang Johor Darul Takzim. Memperlihatkan kelibat seorang lagi pemain import untuk Pahang yang tidak beraksi, tidak berada dalam senarai, iaitu Khalil Khamis. Sebab bercuma pada kedudukan yang mungkin boleh memberikan ancaman ke arah pintu gol Pahang. Ya, jarak yang baik, hampir boleh katakan 25 hingga 30 meter. Kemungkinan jika Safawi berada di atas padang, beliau mungkin akan mengambil tanggungjawab dari jarak sebegitu. Tapi dengan kualiti yang ada pada JDT, kemungkinan Diogo akan melihat situasi inilah situasi yang baik. Anda punya Leandro dengan kaki kiri beliau, dan juga mempunyai Gonzalo Cabrera berada dalam kawasan untuk mungkin mengelirukan Syarbini Alawi. Anak buah Benjamin Mora belum lagi menghasilkan jaringan menerusi sepakan percuma untuk musim ini. Liga Super mereka berjaya menghasilkan 5 jaringan dalam 4 perlawanan. Leandro Velasquez yang dilihat bersiap sedia untuk cuba menguji kedudukan Syarbini Alawi. Nacho Insa juga berada di situ. Terus dari Velasquez, cantik menewaskan Syarbini Alawi untuk jaringan awal buat Johor Darul Takzim. Tidak mampu untuk Syarbini menggapai bola sepakan Velasquez. Jaringan pertama pribadi untuk musim 2020. Well, berada pada kelas tersendiri dengan kaki kiri beliau. Leandro telah memilih ke kanan Syarbini. Kalau anda melihat sepakan beliau agak deras dan berjaya menewaskan Syarbini kerana jarak yang baik, jauh daripada tangan kanan yang cuba menyelamatkan keadaan. Dan itu menunjukkan kualiti, ya. Baru mengatakan tentang Saf. Hantaran tinggi dari Velasquez. Mauricio meluru ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Diogo. Hantaran rendah. Peluang untuk Nacho Insa. Ya, pembinaan yang baik apabila Diogo menyedari bahawa bahagian kiri di mana Azhar sedang bermain sebagai seorang back kanan mempunyai sedikit ruang, dan beliau meminta bola di bahagian kiri dengan baik sebelum melihat larian lewat yang dilakukan oleh Nacho yang mungkin teknik. Rizky terlepas. Satu dorongan bijak dilakukan oleh Afif Fazai. 1 lawan 1. Pertemuan, masih lagi ruang untuk JDT. Pintu gol terbuka. Tolakan dan jaringan dilakukan oleh Ramadan Saifullah. Penampilan pertamanya dalam sangat Liga Super. Dan kini beliau mencatatkan nama selaku penjaring. Ya, Pahang telah melakukan tekanan yang lebih tinggi untuk memaksa mungkin JDT bermain lebih jauh, tapi bijak apabila Afiq Fazal menyedari bahawa Ardinesh mungkin berada dalam keadaan terlalu dekat dengan Ramadan yang boleh membuat satu larian jika bola diberikan di belakang Ardinesh. Beliau tidak menyedari, dan apabila Syarbini mengambil risiko adalah risiko yang baik bagi saya kerana beliau terpaksa mengambil risiko itu. Tapi mungkin apa yang ditunjukkan oleh Ramadan dalam situasi itu adalah kekuatan fizikal beliau. Beliau tidak berganjak, beliau tidak takut dengan apa yang hadir di hadapan beliau sebelum menyudahkan dengan baik. Yang menjaringkan gol pertama. Ada Velasquez. Diogo cuba untuk melepaskan bola kepada Cabrera. Terus dalam kawalan. Diano Velasquez. Cabrera tidak offside. 1-2. Mencari Velasquez semula dalam kawasan permainan. Corbin
Di sini Afiq. Gabungan Afiq ke Fapus. Antara jauh mencari Dixon. Dia mendapatkan bola. Dikawal di situ oleh Mauricio. Masih lagi Dixon. Gobin cuba campur tangan. Dixon Wakame. Tampanan pertama Farizal Malias. Velasquez dapat menghidu larian daripada Gonzalo Cabrera di sebelah kiri. Cabrera berdepan dengan Asar, cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Cabrera mencari ruang. Hasratnya mahu melakukan lencongan sebelum mereka melakukan hantaran yang terakhir. Tampanan Saifullah mengarah untuk Najib Insar, satu tolakan lemah. Juga diingatkan untuk terus memakai tutup muka di tempat awam. Sini Diogo merancang sesuatu, sepakan penalti untuk JDT. Ramadan yang dijatuhkan. Kita akan menilai sekali lagi insiden ini. Bagi saya melihat Zulkarnain berada dalam posisi yang tepat untuk melihat situasi beliau membuat keputusan yang awal. Kerana saya melihat Ramadan menyedari awareness beliau agak baik. Beliau meletakkan badan beliau di antara bola dan gulon. Selepas tu beliau tidak mengambil sentuhan. Melepaskan bola melalui haluan beliau sebelum gulon. Mungkin kaki kiri beliau telah komit sedikit untuk menerjah kaki kiri Ramadan. Tapi di situ mungkin bukan situasi yang terbesar, di mana adalah apabila Diogo terlalu mudah satu lawan satu menentang Asfar. Gonzalo Cabrera yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan sepakan ini. Dia gagal menyempurnakan sepakan penalti ketika berdepan dengan Felda United. Apabila sepakannya diselamatkan oleh Mohaimin, menyempurnakannya dalam saingan Liga Jor-Jor Asia berdepan dengan Samsung Blue Wings. Kali ini berdepan dengan Syarbini Alawi untuk cuba meletakkan JDT dengan kelebihan 3 gol. Mudah dari Cabrera. Memilih untuk melakukan sepakan di bahagian tengah. Syarbini merebahkan badan ke sebelah kanan. Dengan yang ketiga untuk Harimau Selatan. Dia bijak daripada Gonzalo Cabrera kerana beliau telah mungkin memastikan Syarbini akan terperdaya untuk ke kanan, tetapi beliau telah memilih ke bahagian tengah dengan penyudahan beliau. Jaringan dari Gonzalo Cabrera. Minit ke-35. Dia berada di tangga yang kedua. Perbezaan 2 mata di antara kedua pasukan. Hari ini Perak turun berdepan dengan Melaka di Ipoh. Kesilapan yang mudah membawa padah dari Farizal Malias untuk memberikan ruang kepada Pahang mendapatkan jaringan yang boleh memberikan semangat kepada mereka dari Faisal Alim. Farizal menyedarinya. Ini adalah bola sepak ya, apabila anda mungkin lakukan sedikit kerja keras seperti apa yang ditunjukkan oleh Faisal Halim untuk menekam beberapa pemain JDT sebelum beliau hadir di hadapan Farizal untuk mendapatkan sedikit sentuhan yang cukup untuk menghasilkan gol. Dan itu adalah reaksi. Apabila anda mungkin sehaluan dalam tekanan, itu yang berlaku untuk Pahang. Dalam gol yang dihasilkan, mereka telah menekan di bahagian Zam di bahagian kiri. Satu lorongan untuk JDT, percubaan yang agak liar daripada Ramadan Saifullah. Sekali lagi saya menyukai larian beliau. Beliau bijak dari segi lebih direct. Tapi
mungkin satu bounce sebelum beliau membuat ledakan. Dan anda melihat di situ mungkin beliau telah mungkin mahu fokus kepada Leandro Velasquez melihat kedudukan Cabrera di sebelah kiri. Gonzalo Cabrera berdepan dengan Azhar. Hantaran dari Cabrera ditampan oleh Muslim Ahmad untuk sepakan sudut yang pertama di separuh masa yang kedua. pembinaan yang baik daripada JDT apabila anda melihat ketenangan Leandro untuk melihat kanan, melihat kiri sebelum beliau memberikan hantaran kecil kepada Gonzalo Cabrera. Tapi Safawi Rashid. Safawi. Bola yang dapat dipintas dengan segera. Kali ini Nazmi. Hantaran dari Nazmi. Tandukan daripada Diogo. JDT telah menaikkan tempo permainan mereka. Mereka sedang mempersoalkan pertahanan. Siap sedia untuk mengintai peluang. Menanti umpanan dari Azam. Azam mencari Ivan Carlos. Dibiarkan sahaja bola terlalu ke dalam. Peluang yang dipersia-siakan oleh tuan rumah. Dengan Syamir Kuti akan dimasukkan. Di milik Pahang yang mahu segera melakukan serangan. Tamat aksi di antara Pahang dan juga Jodor Takzim. 5 jaringan di separuh masa yang pertama kekal untuk memastikan JDT pulang dengan 3 mata penuh. Tirai jaringan yang dibuka menerusi gol seawal minit yang kelima.